Hai, di dalam video ini kami akan tunjukkan bagaimana cara untuk memulakan misi. Misi fotografi Seron DJI Terra secara automatik dapat menghasilkan 5 laluan penerbangan yang berbeza di kawasan pemetaan. Menangkap gambar ke bawah, ke depan, ke belakang dan kanan untuk memastikan ketepatan pemodelan 3D. Video demonstrasi ini akan dijalankan dengan Phantom 4 RTK. Pertama, lancarkan DJI Terra. Klik butang New Mission di bahagian bawah kiri interface. Pilih oblique dan edit nama misi. Tentukan kawasan pemetaan untuk fotografi Serong dengan memilih 3 atau lebih lokasi di peta. DJI Terra kemudian secara automatik akan menghasilkan 5 misi laluan penerbangan yang berbeza. Misi pertama adalah menangkap ortofoto. Misi kedua hingga kelima akan merakam gambar depan, belakang, kiri dan kanan kawasan pemetaan dengan sudut Serong. Sebagai catatan, tidak boleh lebih dari 99 titik arah dalam satu misi dan jarak antara 2 titik arah bersebelahan hendaklah tidak kurang dari 3 meter dan tidak melebihi dari 2000 meter. Oleh itu, kawasan pemetaan tidak boleh terlalu besar. Jika tidak, misi laluan tidak dapat dibuat. Sementara itu, DJI Terra akan secara automatik mengira jumlah jarak laluan, anggaran jumlah masa, jumlah titik arah, anggaran jumlah foto dan kawasan. Pengguna dapat menetapkan parameter rute penerbangan drone dan parameter kamera di tetapan interface. Perkara yang perlu diperhatikan untuk tetapan asas ialah sebaiknya pengguna menetapkan ketinggian penerbangan sekurang-kurangnya 1.5 kali lebih tinggi daripada ketinggian objek sasaran dan memastikan semua objek di kawasan pemetaan berada di bawah ketinggian penerbangan. Sekiranya completion action telah ditetapkan ke return to home, klik ikon roda gigi di kanan atas halaman dan tetapkan ketinggian RTH mengikut keadaan di sekitarnya. Oleh kerana pemodelan 3D memerlukan kadar pertindihan tertentu dalam keadaan normal, pengguna disarankan untuk menggunakan tetapan yang ada dalam tetapan lanjutan. Pengguna juga dapat menyesuaikan kadar pertindihan mengikut keadaan. Apabila kawasan yang dipetakan relatif seragam dalam ketinggian, kadar pertindihan dapat disesuaikan lebih rendah. Namun, disarankan agar pertindihan ke depan minimum 65% dan pertindihan sisi minimum 60%. Sekiranya kawasan itu mempunyai perbezaan ketinggian yang besar atau jika terdapat bangunan tinggi atau objek yang memerlukan pemodelan halus, kadar tumpuan tindih dapat ditingkatkan ke tahap yang sesuai. Perkara yang perlu diberi perhatian untuk tetapan kamera. Sekiranya Phantom 4 RTK digunakan, akan ada pilihan undistortion yang ditunjukkan dalam tetapan kamera. Matikan pilihan ini jika anda ingin menggunakan gambar yang diambil untuk membuat model 3D. Sebaiknya pengguna meletakkan sudut gimbal ke negatif 45 darjah. Setelah semua tetapan selesai, pindah ke ruang terbuka dan tanpa halangan berhampiran kawasan pemetaan. Hidupkan drone dan alat kawalan jauh, kemudian sambungkan alat kawalan jauh dengan PC melalui USB. Lancarkan aplikasi GSR. Kemudian, aktifkan fungsi RTK. Rujuk video tutorial Phantom 4 RTK untuk arahan yang lebih khusus. Lancarkan DJI Terra. Pilih misi sebelumnya yang anda edit dan kemudian klik edit. Ketika DJI Terra mengesan drone dan pemberitahuan Fly Safe muncul di bar status di bahagian atas skrin, klik butang Start. Sila baca senarai semak dengan teliti. Setelah misi berjaya dimuat naik, klik Start Flight untuk memulakan misi. Semasa penerbangan, sila selaraskan antena alat kawalan jauh dengan pesawat untuk penerimaan terbaik. Jika tahap bateri rendah sebelum misi selesai, klik Stop dan pilih Save Waypoint Route Info and Mission Status. Kemudian, kembalikan drone untuk menggantikan bateri. Setelah mengganti bateri, pilih tugas, klik Continue dan pilih Resume from Breakpoint. Drone pertama akan naik ke ketinggian penerbangan terbang ke posisi di mana tugas terakhir dihentikan dan kemudian melakukan misi yang tinggal. Semasa melakukan misi pertama hingga keempat, jika hubungan antara alat kawalan jauh dan drone kuat, DJI Terra akan memuat naik maklumat laluan seterusnya secara automatik dan menjalankan misi seterusnya setelah yang terakhir selesai. Sekiranya drone dan alat kawalan jauh telah terputus, Failsafe RTH akan diaktifkan setelah misi semasa selesai. Setelah tugas kelima selesai, jika hubungan antara alat kawalan jauh dan drone kuat,
drone controller akan melakukan completion action yang telah ditetapkan. Sekiranya drone terputus dari alat kawalan jauh, failsafe RTH akan diaktifkan. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda. Jumpa anda di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton.